yang maha indah itu dengan kita hayati. Allah allazi la ilaha illa al-hayyul qayyum. Allah Ta'ala yang hayyu al-qayyum. Kenapa dimulai dengan itu? Dimulai dengan dua ayat ini sebagaimana dia terkandung dalam surah apa yang kita diminta baca pagi, baca petang, baca malam, baca nak tidur? Ayatul Kursi. Ayat kursi ini ayat akidah yang cukup tinggi. Sebab itu di antara ayat yang kita diminta baca pagi, baca petang, nak tidur baca. Sebab apa? Sebab inilah kemantapan. Tapi sampai kepada kita gini, ayat kursi kita buat apa? Buat hamba hantu ya. Baca ayat ini hantu lagi. Allahul ladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudh al-hayyu al-qayyum. Maknanya yang hidup, yang menguasai. Kalau kita hayati dua sifat itu, Allah Ta'ala yang hidup, yang menguasai alam. Mana kita tahu kuasa alam ini yang sifatnya la ta'khudhuhu sinatun, yang tak pernah mengantuk, apalagi nak tidur. Wala naum, lagi tak tidur. Lahu ma fis samawati wal ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Sampai pada akhir ayat. Itu menunjukkan bahawa ayat-ayat yang kita baca, ayat kursi yang kita baca ini memberi satu ingatan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang hidup, yang berkuasa, yang menguasai, mentadbir semua manusia ini, semua makhluk ini, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mari pula sifat-sifat Allah Taala yang cukup banyak. Saya ambil contoh yang paling mudah. Orang Malaysia kalau dia mengapa sifat Allah ada berapa? 20. Baik, yang pertama wujud. Lagi? Tidak. Ingat lagi. Di antara sifat kita tak sifat dia sama. Sami'un, maknanya Allah Ta'ala mendengar. Basar, melihat. Lagi? Alim, sifat ilmu, mengetahui. Kalau sifat ini ada di mata kita, kita boleh menghayatinya sebagaimana kita boleh menghayati lampu isyarat di jalan mana tadi? Jalan mana tadi? Yang kita takut sangat. Asad 10,000 dikatakan satu. Sehebat itu penghayatan kita kepada sifat Allah Ta'ala. Polis boleh pencet, penjara semua kita tukar buat pondok kat situ. Apa lagi pusat-pusat apa di pemulihan semuanya ditutup. Sebab apa? Bila orang nak buat satu benda maksiat, Allah Ta'ala basir, melihat. Dalam lampu pun boleh tengok, dalam curah pun boleh nampak, ada orang pun sama. Bila kita nak mengumpat orang, lebih-lebih dalam masjid pula mengumpat orang. Saya bimbang dekat Arab pun ada juga. Saya bimbang takut sekali yang kita besar tadi. Bila nak mengumpat, Tuhan dengar. Sebab itulah kita tengok perbezaan perbahasan di antara ahli fiqh dengan ahli falsafah. Dengar cerita sikit. Mana lebih hebat, mata dengan telinga? Siapa kuat? Mata kuat ke telinga kuat? Ya? Telinga. Mata. Ahli falsafah kata mata hebat. Sebab mata boleh tengok berjenis-jenis warna, berbagai-bagai benda boleh tengok. Tapi ahli fiqh kata tak, telinga lebih hebat. Sebab telinga dia boleh dengar dalam gelap dan dalam cerah. Sebab mata dalam cerah dia boleh tengok, dalam gelap tak boleh. Sudah. Maka bahas dua kumpulan ni, kita tak naklah bahas panjang ni, selingan ni. Bila akhirnya dia kata kita tengok betul semua. Berapa ramai orang yang mata tak nampak, telinganya dengar, menjadi ulama-ulama besar. Kalau tengok di negara apa di Mekah tu, mufti-mufti dia kebanyakannya mata tak nampak, tapi telinga dengar. Jadi berapa ramai orang yang mata nampak, telinga tak dengar, tak jawab apa dia. Cakap buah hangguk gitu, dia tak tahu apa dah dengar tu. Jadi kita nak cakap dengan dia pun tak boleh, akhirnya angkat tangan gitu. Cakap dengan tangan akhir. Itu kehebatan ahli fiqh mengatasi ahli falsafah dalam masalah itu. Jadi bila kita hayati, tak usah banyak-banyak lagi lah sifat Allah Ta'ala yang begitu banyak. Kalau yang tu apa yang ada dalam diri kita ini pun, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala
segala benda yang kita buat, tutup tak tutup kita, benda-benda yang pernah bentuk tadi sudah tidak ada perlu lagi. Karena bila kita nak buat, kita stop. Sebagaimana adanya radar, lampu apa ni, isyarat tu, tengok dah hijau kelip tu berhenti dah. Tapi sampai di lorong yang kedua tadi, saya tengok merah, dia pergi juga. Sahabat kita kata, sini tak ada lampu, tak ada kamera. Rupanya kita takut kepada kamera. Tapi tahap iman kita nak naik taraf kita dengan Allah Ta'ala, dengan taraf kamera pun tak sampai dah. Kau sampai dah? Kalau sampai cukup dah. Saya pun nak ngerti dah ceramah apa jawapan. Mana tahap macam mana nak suruh kita sedar bahawa aku ni duduk di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, duduk di dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis arba'ina yawman, hadis 40 hari. Bila sampai janin seorang manusia ini dijadikan, dalam masa 40 hari itu akan ditiup roh. Malaikat tanya Allah Ta'ala, nak tulis apa dia ni? Manusia ni nak tulis apa? Ditulis ajalnya, ditulis rezekinya, ditulis semua sekali. Akhir sekali ditulis syaqiyun am sa'id. Orang ni orang bertuah ke orang celaka? Tulis semua. Orang baik tulis baik, orang tak baik tulis sudahnya tak baik. Sahabat-sahabat bila dengar hadis ni, mereka kata, ya Rasulullah, afala nattaqin? Kalau macam ni tak payahlah kita beramal, kita tunggu je ketentuan Allah SWT. Tuhan tulis baik, dia akan jadi baik macam mana pun. Jadi kita pun terfikir juga dah, bila orang ni dah jadi dah tentu dia baik, lepas itu je lah. Jadi Nabi kata lah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang itu dipermudahkan jalannya mengikut yang Allah Ta'ala tetapkan. Kita hari ini, apabila Allah Ta'ala nak pilih kita jadi orang baik, alhamdulillah, kita bersangka baik, husnuzan semua pada yang ada ini. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita berminat. Bila kita dengar tentang Allah, kita rasa gerung, takut. Bila sebut tentang Islam, kita suka nak membicarakannya. Ada majlis ilmu datang, ada majlis-majlis apa ni, kita ikut antaranya. Maka itu tandanya orang itu sudah ada kebaikannya yang Allah Ta'ala tunjuk kepada dia. Jadi kalau orang yang tidak ada kebaikan, maka dia akan lari, dia tak mau. Allah sibuk lah, duduk kat sini pun masih lagi nak bincang-bincang tentang agama. Jadi kat sini tak payah dah, duduk negeri Arab dah. Negeri Arab itu bukannya apa ni, cara kita nak sampai ke syurga dah. Arab sendiri pun tak tahu ke mana. Jadi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, innan nur idza dakhala as-sadra insyaraha. Cahaya iman itu bila masuk dalam dada seorang itu, insyaraha, dia akan jadi cerah. Sebagaimana dalam ayat Quran, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Tengok, faman yuridillah, siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, hidayah pada dia, yashrah sadrahu lil Islam, maka dibuka dadanya suka kepada Islam. Tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-An'am ayat 125, di mana tafsir ini telah mencerita kepada kita dalam sudut sains. Bagi orang yang tidak baik, orang yang Allah Ta'ala sesatkan dia, maka dada dia bila sebut tentang agama sempit. Ka'annama yas'adu bis sama, seolah-olah dia naik ke langit. Orang naik ke atas lagi tinggi, bila tak cukup oksigen, sempit dada tak gitu. Sempit. Jadi sebab itulah bila kamu terbang, pramugari-pramugara akan bagi tahu bila keluar corong ni, kena isap ni, sebab tak cukup oksigen. Itulah di antara contohnya bila orang ini tak baik, maka bila sebut tentang Allah, sempit dada, rasa gelisah, rasa nak marah, apa sebab yang berbincang tentang agama. Jadi bila kita duduk dalam keadaan baik begini, dalam keadaan kita semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada waktu itulah kita nak merasai kemanisan iman itu bagaimana. Jadi di antara yang digariskan oleh para ulama kita di sini ada beberapa perkara. Yang pertama sekali, apabila manusia ini nak kepada kebaikan, Allah Ta'ala akan beri taufik dan hidayah kepada kita. Hari ini bila kita rasa
boleh menerima ajaran Islam itu bermakna sudah ada hidayah Allah Ta'ala dalam diri. Bagaimana nak meneruskan perkara-perkara yang sedemikian ini, yang tidak lain dan tidak bukan nak mencari sahabat. Kita kena letak di hadapan kita sentiasa rasa buang kekuatan kita. Jadi sentiasa kita baca semalam yang kita sebut dah, bila orang dengar azan kita kena jawab la haula wala quwata illa billah. Kan dalam jawab azan tu bila orang panggil ayat as-salat, kita pun jawab la haula wala quwata illa billah. Mana kita kena nafi, tolak dalam diri kita ni rasa cukup hebat. Tak apa dah, aku Islam ni dah daripada tok nenek lagi agama, tapi takkanlah. Jadi kita rasa Islam tu sudah sempurna dalam diri kita, maka orang ini dibebani apabila dia terlalu overconfident, dia akan lari daripada agama yang kita ada. Kita lihat Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, sewaktu dalam ibadat dia, banyak sering kali Nabi kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati saya ni di atas agama. Kita doa tak doa gitu? Doa ini diantaranya yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar di akhir salat. Di akhir salat sebelum kita salam, kita baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati aku ni di atas jalan yang Engkau redha. Itu satu. Yang kedua, yang Nabi kita ajar di akhir salat kita tu, doa minta perlindungan daripada 4 perkara. Saya tak tahulah dah jadi bacaan kita ke belum lah. Kalau belum, kena baca. Doa itu kita dalam dalam buku Perisai Muslim tu memang kita kumpul hadis-hadis Nabi SAW, doanya dia baca di akhir salat. Kebanyakannya tentang ini, tentang hati. Di antara doa yang Nabi kita ajar, hendaklah kamu minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi, ya Allah, aku minta berlindung kamu daripada azab kubur, azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur. Jadi di sini kata ulama, azab neraka jahannam tu bila orang tu masuk dalam neraka, waliyadzubillah. Azab kubur ini bila masuk dalam kubur. Jadi hadis tentang azab kubur itu sudah jelas kepada kita bahawa kubur itu akan berlaku azab di situ. Azab tak azab yang kita cerita satu cerita. Mudah-mudahan dijadikan iktibar. Seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Mu'az. Dia dapat buku Madinah tu, coba buka dalam cerita perkuburan Baqi'. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala seorang yang mati bergerak tiang aras dengan kematian. Hebat tak hebat? Sangat hebat. Sewaktu peperangan Ahzab di Madinah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh Sa'ad ni jaga satu kawasan. Kemudian dalam tengah jaga tu, tangan dia kena panah sini. Ia menyebabkan dia dibawa ke hospital di Madinah. Hospital dalam kemah pula. Sehingga bila selesai peperangan, Nabi kita diarah oleh malaikat, jangan letak senjata, pergi kepung Bani Quraizah. Sebab Bani Quraizah ni batal perjanjian. Waktu orang kafir nak serang Madinah, 10,000 datang, Bani Quraizah dah batal perjanjian nak serang daripada atas Madinah. Maka Nabi kita pergi kepung Bani Quraizah. Bani Quraizah kata, aku nak suruh jadi hakim dalam kes aku ini kepada Sa'ad bin Mu'az. Nabi beri arahan, pergi hantar ambulans, ambil Sa'ad bin Mu'az di hospital dekat masjid Nabi, bawa ke Bani Quraizah. Maka pergilah ambulans dia, untuklah bawa mari sini. Sampai dekat di Bani Quraizah, Nabi kata, qum ila sayyidikum, bangun hormat pada ketua kamu, sebab dia nak jadi hakim. Maka Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala dia telah jatuhkan hukuman kepada orang Yahudi yang batal perjanjian itu di antara 600 hingga 700 orang. Sa'ad bin Mu'az kata semua Yahudi yang laki-laki yang sudah boleh berperang hendaklah dibunuh semua. Itu dia punya ketegasan. Dalam keadaan sakit tu bawa ke hospital lagi. Ambulans pergi ambil. Dia kata beri dia ni jatuh hukuman mati. Maka pasal Nabi kita pancung semua sekali di antara